Saudara Ismail Ali, 26 bulan Februari ni. Apa dia Saudara Ismail? Vaksin. Vaksin sampai. Tak tahulah. Kita berdoa pada Allah SWT lah, itu yang terbaik. Sebab saya bertanya juga dengan beliau. Tadi waktu saya dengan yang Muhammad Tengku Razali, apa rasanya apabila dia rasa sakit COVID ni, dia kata cuma susah bernapas. Tapi rawatannya untuk pernapasan je lah. Saudara Ismail Hussein, jangan saudara menyindir saya. Saya tak ada niat langsung Saudara Ismail Hussein untuk jadi itu, jadi ini. Saya dah cakap berkali-kali, saya apa pun kalau kerajaan berubah ke, siapa pun jadi Perdana Menteri, saya memilih untuk menjadi juru bicara rakyat. Biarlah saya, dengan cara saya akan melontarkan segala masalah rakyat. Dan kalau ada pandangan kawan-kawan, pandangan teman-teman, saya lontarkan untuk kita fikirkan bersama. Kita bukan nak buat layar buruk, kita bukan nak cari musuh. Ya, memang saya tahu saya tidak disenangi oleh mereka-mereka penyokong-penyokong daripada parti PPM. Saya tahu. Kerana saya of course lah akan mempertahankan UMNO. Dan juga bila saya melihat bahawa kepimpinan tidak melaksanakan apa yang diharapkan. Jadi sebab saudara lihat jadi contohnya. Macam mana saya kata tak ada kebejatan. Setiap mereka yang keluar negeri, kalau balik dalam negeri ni, mesti 14 hari kena kuarantin. Ini SOP. Kena buat. Tapi bila kena Pak Menteri, 3 hari. So itu macam kata Saudara Fuad Zakasi lah, dia hantar kiriman saya. Dia kata macam ada 2 darjat lah. Betul lah apa yang Datuk cakap 2 malam tu. Dia kata bahawa kerajaan kita ni ada 2 darjat. Kalau Menteri, bolehlah 3 hari. Rakyat 14 hari. Ni apa benda ni? Ada pula kiriman saya, saya pun ketawa senyum masa saya tengok kiriman tu. Dia kata gamaknya lah, menteri ni darah dia tak sama dengan darah rakyat. Jadi menteri ni darahnya darah jin. Ada jin tu cepat baik 3 hari. Tak, ini apa-apa satu permasalahan di mana mereka mewujudkan SOP atau peraturan tapi mereka langgar. Kita harus menyuarakan. Takkan saya menyuarakan ini salah bagi saya. Saya melihat tidak ada keseimbangan. Cakap tak suka bikin. Memanglah mungkin nada saya tu agak keras. Mungkin mereka tak suka dengar. Terpulanglah kamu. Kalau anda buat baik, saya kata baik. Bukan saya tak pernah puji, benda yang puji saya pujilah. Macam apa kata Puan G, tiba-tiba saja dia kata Menteri Kesihatan keluar surat. Semua menteri balik bertugas dari luar negara tidak perlu kuarantin 10 hari. Mereka terkecuali dari Seksyen 15 Akta 342. Terkecuali. Dan katanya dia menimbul persoalan. Saya dengar pun begitu juga. Tapi ini pejabat Perdana Menteri belum buat kenyataan. Benarkah berlaku kekecohan di airport Subang? Di lapangan terbang Subang. Ini yang dirontakan. Saya tak tahu, kita dengar-dengar. Saya yasik lah. Tak tahu. Dia kata benarkah berlaku kekecohan di airport Subang? Pegawai KKM sudah menunggu. Pegawai Kementerian Kesihatan sudah menunggu untuk urusan kuarantin. Bila rombongan Perdana Menteri sampai di Jakarta. Tapi katanya mereka tidak mahu kuarantin 10 hari. Jadi ini kita minta, kita tuntut Jabatan Perdana Menteri memberi penjelasan. Jadi sebab itu gambarnya Menteri Kesihatan mengeluarkan arahan baru melalui Warta Persekutuan. Kuarantin cuma 3 hari. Arahan Ketua Pengarah Kesihatan di bawah Akta 342. Jadi Akta 342 kena overrule lah. Kalau tidak mau dikuarantin, apa perlunya keluar negara? Kalau setakat nak bincang laluan hijau apa semua, buat dalam sidang maya. Tak, ini masalah yang saya lihat kebejatan yang berlaku. Saya jangan lupa dah. Sebab mula hari ini, tiada lagi compound. Seksyen 24 Akta 342, penjara selama 2 tahun atau penjara 5 tahun. Tiada lagi compound, terus kena reman. Sebab itu saya berharap saudara jangan keluar. Selepas jam 10 malam jangan keluar rumah. Duduk di rumah tak pasal-pasal kena ni. Ini keadaannya. Kemudian apa yang mengherankan kita apabila pihak menteri kerajaan mengeluarkan arahan tak boleh berkumpul lebih daripada 3 atau 4 orang. Untuk makan-makan hari raya tahun baru Cina ni 15 orang. Tetapi saya tengoklah di Gombak 500 orang. Azmin Ali hadir dalam majlis. Boleh. Orang nak kahwin tak boleh. Ini yang kita rasa heran. Menteri boleh buat.
What's so special about him? Hanya kerana nak cari ini keberuntungan politik. Dia hitam. Dia hitam Johor. Rakyat semua disuruh duduk rumah. Kalau keluar SOP-nya RM1,000. Tapi mereka boleh buat macam-macam. Ada walkabout lah. Jadi apa ni kerajaan abah kau ni? Gambar-gambar tersiar dalam ini laman-laman maya. Saya baca sikit lah daripada tulisan daripada Dr. Azmi Airil Oseda. Dia kata Perdana Menteri meninggalkan negara dalam darurat. Amat memalukan. Menurut Perlembagaan Malaysia, darurat adalah keadaan berkaitan masalah keselamatan, ekonomi dan ketentaman awam yang tidak dapat dikawal oleh pentadbiran biasa. Walaupun keadaan dapat dikawal dengan pentadbiran biasa bagi hal pandemik dengan langkah-langkah perintah kawalan pergerakan, penguatkuasaan SOP, program vaksin dan seumpamanya, Tuan Sri Modi menekankan Yang Agung untuk mengisytiharkan darurat. Mana dinasihatkan? Ia bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan peribadi. Kerana katanya gergasi korporat sudah berpindah. Ada ke Indonesia, Singapura. Jadi okeylah, sekarang ni dia menang lah. Jadi dalam keadaan begitu, bila mageran, darurat diwujudkan apa semua tu, mereka sibuk sekarang ni mencetak, membuat persiapan untuk pilihan raya umum. Dia lupa kesan daripada kita mengadakan darurat PKP ini. Pengangguran di Malaysia sekarang ni meningkat kepada 772,900 orang. Sekarang ni pengangguran itu meningkat. Peningkatan ini pada kadar 48% pada Disember yang baru lalu. Disember 2020. Ini bukan saya mengeluarkannya, ini adalah perangkaan terkini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, bilangan penduduk bekerja pada Disember 2020 meningkat cuma 0.1%. Atau 9,300 orang kepada 15.22 juta orang selepas mencatatkan penurunan kecil pada bulan sebelumnya. Nisbah guna tenaga kepada penduduk yang menunjukkan kemampuan ekonomi untuk mewujud pekerjaan kekal pada 65.1%. Artinya, tak ada peluang pekerjaan. Ini yang kita harus sedar. Jadi pimpinan negara kena cari jalan lah, kena ikhtiar. Berusahalah kamu untuk mikirkan soal rakyat. Kalau tak ada kerja, mana nak datang duit? Kita tak buat macam mana di London. Di London dia ada wujud tiap-tiap prensing dia ataupun tiap daerah dia. Macam saya katakan tadi, dekat Wembley. Sediakan kawasan tu. Orang boleh hantar bagi ada duit tu. Hantar terma apa semua tu. Sediakan makanan. Dan bakul makanan sediakan yang jelas, yang betul. Bukan bakul makanan yang nilainya RM100 tapi isi dalam RM35. Ini siapa hantar pasal tadi? Dia kata Assalamualaikum, salam maghrib tu. Sekarang ni ramai sudah ibu bapa yang mula risau dan bising mengenai jadual persekolahan anak-anak mereka. Dia penetapan yang macam Cip Mo ni amat membingungkan. Ketua pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia harus bersikap tegas dan konsisten dengan keputusan mereka. Jangan hari ini lain, esok lain. Tarikh sekian, sekolah sekian akan dibuka, tapi tak buka. Jadi ibu bapa juga susah runsing. Dan ini bila kita buat perintah darurat, kawalan pergerakan dan sebagainya, ini semua ada dia punya timbal balas. Ini ada kesannya. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia kena memikirkan. Begitu juga Kementerian Pengajian Tinggi kena memikirkan student-student ni ke mana ni? Sebab sampai bila? Apa masalah? Kerana sekarang ni yang terlepas pandang adalah warga orang asli. Sekarang ni mereka belajar di rumah. Warga orang asli tak ada komputer. Tak ada bekalan komputer. Bekalan elektrik pun tak ada. Bagaimana mereka terbiar? Sebab itu, naib Presiden Jaringan Orang Asli se-Malaysia, Saudara Yusri Ahun, dia minta, kalau boleh, dia kata, mintalah Kementerian Pendidikan ni, hantarlah 1 atau 2 guru ke perkampungan warga asli ini. Tak apalah, dia kata, untuk tinggal situ, mereka akan sediakan tempat tinggal. Keselamatannya akan dijamin. Semata-mata untuk memastikan anak-anak mereka ini mendapat pengetahuan, ilmu pengetahuan. Adakah ini dibincangkan? Jangan terlepas pandang. Kita ni takbir negara ni kena ingat semua aspek. Kita kena lihat semua aspek. Aspek pendidikan apa semua. Ini keadaannya. Sebab itu saya kadang-kadang ketawa jugalah. Saudara Muaz Azmi dari Kota Baru. Dia hantar kat saya, dia kata, UMNO ni dia kata
bukan parti yang gila kuasa. UMNO tidak gila kuasa. Cuma UMNO ni gila kerana beri kuasa pada parti yang minoriti. Itu betul kita. Saya pun setuju juga lah. Kita ada kuasa, kita bagi pada orang yang kecil berkuasa. Kerana frontliner kita ni yang di depan, barisan depan, bermati-matian berusaha untuk melawan COVID-19. Rakyat berempas pulas mengikut SOP untuk mengelakkan kompaun, takut direman, takut dibawa ke mahkamah sebagainya. Peniaga bergadai kehidupan untuk bertahan. Namun dalam PKP darurat ini, ada pula lah anak-anak yang caranya diam-diam bersiap untuk pilihan raya ketika pihak lain fokus lawan COVID. Seolah-olah mereka telah lupa bagaimana gelombang COVID ketiga ini sedang berlaku. Walau bagaimanapun hari ini dalam internet, saya ketawa juga, senyum sinis. Itu nama dua orang yang disebut oleh Malaysia Kini, dia kata yang popular dalam internet. Satu, Dr. Adham Baba. Dr. Adham Baba jadi popular kena serang. Kena serang dengan apa-apa Zomak Fauzi, kena serang oleh ketidak tentuan dasar-dasar berhubung dengan COVID-19 ini. Itu Dr. Adham. Dan satu lagi Menteri Kebajikan Wanita, Kebajikan Masyarakat dan Haiwan Wanita, iaitu Rina Harun. Dia kata ramai warganet kan ini masuk memberi pandangan dan sebagainya, kerana kali ini kemunculan Rina Harun sudah berubah. Selepas dia dapat rawatan COVID apa semua, dia sudah berubah jadi anggun dan langsing. Tidaklah seperti dulu. Itu. Jadi salah seorang pengguna Twitter dengan nama Reja92 berkata, inspired by Rina Harun. If she could do it, I should be able to do it. Jadi dia dapat saksi bagaimana Rina Harun boleh menguruskan badannya. Dah cantik. Selalu Mak Fauzi Abdullah. Rina Harun dah berada ni. Mak Rejab pula dah membosankan. Bagaimanapun kita yang baik, kita baik. Saya tak ada langsung. Kita hidup dalam dunia dimensi ni. Betul. Jadi itulah apa yang berlaku dalam internet organitik ini. Banyak bercerita tentang Rina Harun kerana penampilannya. Tapi bagaimanapun saya bersetuju dengan kiriman saudara Adi Awang dari Sarawak. Dia kata Assalamualaikum. Dia kata seperti yang Datuk wawarkan semalam 2 yang lalu, bahawa genderang perang pilihan raya sudah bermula. Seperti MP-MP ni, ahli-ahli parlimen, parti Cap Bunga sudah turun padang. Mereka mengadakan walkabout. Jadi musim PKP ni dah tolak ke tepi. Ahli-ahli parlimen UMNO masih dibuai mimpi. Jadi bila nak menang kelak, dapat ke jadi menteri atau boleh jadi pengurusi JSC. Jadi bermimpi ahli-ahli parlimen, dan mereka merasakan bahawa mereka akan dipilih sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Orang lain sudah turun ke gelanggang. Parti-parti daripada PBBM. Mereka tahu bahawa mereka sedang dalam tenat. Mereka tenat untuk menghadapi pilihan, tapi mereka berusaha. Sebab itu tular gambar apa semua, mereka dah cetak dia punya poster dan ada dia punya pelbagai aktiviti. Sebab itu awang kata sudahlah tu jangan ingat bila dah penamaan calon kelak baru nak jumpa rakyat. Buat janji-janji sejuta mimpi. Pengundi dan rakyat takkan mau ditipu lagi. Ini benar. Rakyat pengundi kali ini tidak akan redha untuk kamu menipu lagi. Janji 1000 mimpi diorang tak pakai dah. Saya khawatir sebenarnya. Tadi saya lontarkan pandangan saya bersama yang Muhammad Teguh Razali. Saya kata dalam keadaan sekarang ni, saya melihat sebenarnya bahawa kesan daripada UMNO yang masih lagi mempertahankan dan tak mau keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional, maka rakyat akan hukum dengan wakil kerajaan UMNO sekali. Kalau mereka ini juga sekali lagi diturunkan untuk bertanding, maka rakyat akan tolak. Dan ini akan memberi peluang kepada parti lain untuk memenangi. Untuk rakyat menerima Perikatan Nasional, tidak ada lagi. Tak ada dalam kamus. Kamus politik rakyat hari ini, mereka tak boleh. Buatlah macam mana pun. Kamu berilah wang macam mana pun. Kamu berilah peruntukan macam mana pun. Kalau 1-2 hari ni ataupun sebulan 2 ni diadakan pilihan raya umum, memang bungkus huyup sehuyup-huyupnya. Parti PBM ini, kamu bersandarlah dengan PAS. Pengundi PAS tak akan membantu.
Warga PAS tidak redha untuk mereka diperkudakan. Apatah lagi, UMNO sudah tarik diri. Dan jika ini berlaku, kerana UMNO ni nak dilihat asosiasinya bersama-sama dengan PBM, dengan UMNO sendiri pun rakyat akan tolak. Sebab itu kita kena berhenti daripada mimpi-mimpi indah. Sebab apa yang Kazi Anwar Musa kata, bahawa kita ni kalau kita tak ada PBM ini, maka kita akan kalah. Saya katakan bukan kita akan kalah, confirm kalah kalau dengan PBM. Confirm kalah. Sebab rakyat tak boleh tahan lagi. Kehidupan mereka tidak disantuni oleh pimpinan. Jadi apa dosa rakyat? Apakah selama hari ini rakyat beri undi kepada mereka, mereka menyantuni rakyat? Bila datang dari Cina, datang bawa bil limau. Tidak cukup dengan limau. Tidak cukup hanya sekadar dengan seuncang beras dan kamu membawa 1000 harapan. Tak mahunya. Tidak akan berlaku. Saya baca juga tulisan daripada Datuk Khalid Nordin.